Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tentu senang penonton dan rakan-rakan usrah tertanya kita berada di mana. Sekarang kita berada di Masjid Al-Azim Xi'an, China ataupun Great Mosque of China. Jadi kita akan bicarakan mengenai satu tajuk yang cukup menarik, iaitu Ramadan di China. Dan ikuti perbahasannya, kita lihat bagaimana budaya masyarakat Muslim di China menyambut Ramadan. Senang penonton, ada rakan-rakan usrah yang dirahmati Allah sekalian. Di negara China ini mereka berpegang kepada mazhab Hanafi, dan bagi mazhab Hanafi untuk menentukan Ramadan, mereka perlulah melihat dengan mata berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kamu berpuasa dengan melihat anak bulan dan hendaklah kamu berbuka, yakni meraih hari raya dengan melihat anak bulan. Dan berbeza dengan negara kita, kalau kita melihat dengan teleskop ataupun dengan alat yang khas, mereka melihat dengan cara yang agak mudah, dan mereka akan ramai-ramai akan melihat ke langit dan adakah nampak anak bulan Ramadan ataupun tidak. Dan jika nampak anak bulan, maka mereka akan mengisytiharkan esok adalah Ramadan. Kalau mereka tidak nampak anak bulan, mereka akan genapkan selama 30 hari bulan Syakban, barulah mereka menyambut ataupun memulakan puasa di dalam bulan Ramadan. Senang penonton dan rakan-rakan usrah sekalian, jadi mereka bergila-gila dan beramai-ramai menyaksikan anak bulan Ramadan, dan nanti imam akan isytiharkan adakah esok mula puasa ataupun tidak dengan melihat Ramadan. Mungkin tekanan syariah ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Nahnu al-yawm nabtaghi al-hilal. Idza zahara al-hilal nusalli tarawih fi hadhihi al-layla. Lam yazhar bukra inshallah. Inshallah. 是的 hadis 见月逢见月看，今天见月立tarawih， 今天不见月inshallah. Inshallah. 明天再说。 Jadi seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kamu memulakan puasa dengan melihat anak bulan, dan hendaklah kamu beraya ataupun berbuka itu beraya dengan melihat anak bulan. Dan kalaulah anak bulan malam ini kelihatan, maka esok Ramadan dan malam ini mula tarawih. Tapi kalau anak bulan tidak kelihatan, kata imam, maka esok kita akan tarawih. Insyaallah. Insyaallah. Terima kasih. Sedang penonton dan rakan-rakan usrah, kita selepas solat maghrib, dan sekali lagi hari Jumaat di sini, dan juga imam dia keluar dan melihat anak bulan, adakah kelihatan ataupun tidak. Kaifal imam? Yani موجود الهلال؟ لا نحن نطلب الهلال قبل المغرب. إذا لم نره وبعد المغرب نستمر نراه إن شاء الله. Jadi seperti kata Imam Yusuf, mereka ataupun masyarakat di sini melihat anak bulan sebelum maghrib, dan kalau tak lihat mereka akan lihat selepas maghrib. Sekali lagi. Jadi kita dapat lihat macam mana mereka melihat anak bulan dengan mata mereka, dan mereka beramai-ramai berusaha, dan siapa yang nampak mereka akan beritahu pada imam untuk melihat itu anak bulan, itu anak bulan, itu anak bulan. Dan ini antara benda yang menarik kita dapat lihat di sini, macam mana sunnahnya melihat anak bulan. Kerana di Malaysia kita menggunakan dua cara, iaitu tiga cara, iaitu dengan anak bulan ataupun hisap ataupun dengan kedua-duanya sekali. Jadi senang penonton dan rakan-rakan usrah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah malam ini mereka semua dapat menyaksikan dan melihat anak bulan. Tidak seperti di Malaysia, kalau nampak anak bulan akan ada pemohon besar, raja-raja akan mengisytiharkan bahawa esok adalah Ramadan. Tapi di China ini, bila mereka ramai-ramai melihat anak bulan, mereka akan membawa satu beduk atau satu bekas, diketuk, dan mereka mengisytiharkan bahawa malam ini adalah malam Ramadan. Sebenarnya senang penonton sekalian, saya juga turut terharu kerana melihat wajah-wajah mereka, bagaimana mereka begitu bergembira dengan kedatangan Ramadan, dan sebab mereka tahu
apakah yang ada dalam kelebihan Ramadan ini. Dan hari ini kita akan sama-sama bersolat tarawih, menghidupkan malam bermulanya malam Ramadan. Dan kita akan lihat di mana-mana umat Islam di seluruh dunia mereka merasa gembira dengan kedatangan Ramadan. Dan malam ini di seluruh dunia, bagi yang telah menampak anak bulan atau telah cukup kiraan hisabnya, sama-sama mereka mendirikan solat tarawih secara berjamaah, dan ada yang secara bersendirian membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Dahi-dahi mereka rebahkan ke muka bumi untuk menceritakan atau menandakan sifat kehambaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akan lihat sama-sama, kita tunaikan solat tarawih pada malam ini. Islam di negeri China, Ramadan di negeri China, insya-Allah. Jangan ke mana-mana, kita bertemu selepas ini. Sedang penonton dan rakan-rakan usrah sekalian, seperti mana di Indonesia sebelum memulakan tarawih ada juga yang buat tazkirah. Jadi begitu juga di sini mereka imam akan bangun dan memberikan sedikit tazkirah sebagai ingat-ingatan dan merangsang jemaah untuk datang menghidupkan bulan Ramadan dengan solat, dengan membaca Al-Quran dan ibadah-ibadah lain, tetap menjadi iktikaf di masjid. Dan kita lihat bagaimana sekarang sebelum solat tarawih mereka mulakan dengan sedikit tazkirah. Okey, kita selepas dah habis solat Isyak telah bermulalah solat tarawih di Masjid Syian ini. Sedang penonton dan rakan-rakan usrah sekalian, jadi kita dapat bersama-sama solat tarawih di Masjid Syian ini. Dan kita lihat budaya ataupun bagaimana mereka bersolat tarawih secara berjemaah di sini. Selawat tarawih di sini mereka buat dengan begitu pantas. Saya melihat average mereka bersolat 2 rakaat itu adalah 2 minit. Maknanya 1 rakaat bukan 1 minit lah, lebih kurang. Dan mereka membaca Fatihah dengan begitu laju. Dan mereka baca surahnya cuma surah Ikhlas saja, iaitu Qul Huwallahu Ahad, bagi setiap rakaat. Sebab itulah dalam 20 rakaat tu mereka 20 rakaat mereka sempurnakan solat tarawih, mereka dapat sempurnakan dalam waktu yang cukup singkat dan tidak membebankan jemaah-jemaah yang menghadiri solat tarawih pada setiap malam pada malam-malam Ramadan ini. Dan seperti mana kita dengar ini, mereka di antara solat itu mereka ada selawat-selawat dan tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum mereka meneruskan kepada rakaat-rakaat yang berikutnya. Selepas solat tarawih, kita berjalan-jalan sekitar Kota Lama Xi'an ini, dan kita lihat malam bila kita masuk restoran, bagi pekerja Islam bermula Ramadan mereka akan pakai tudung macam ni dan maknanya sebagai menghormati Ramadan. Bagi pekerja yang bukan Islam mereka tetap tak pakai tudung, tapi yang Islam mereka mula menyarungkan tudung kerana sempena bulan Ramadan. Ini menarik maknanya masyarakat Islam di Kota Xi'an ini. Sedang penonton dan rakan-rakan usrah sekalian, sempena dalam bulan Ramadan ini kurma-kurma pun sudah mulai dijual, tapi kurma sini dia lain sikit Kita lihat warna dia warna merah dan memang agak besar sikit Dan di Xi'an ini kotanya orang Islam ada ataupun orang bukan Islam pun ada. Kalau kita nak kenal orang Islam senang aja. Mari kita tengok Kalau kita nak kenal orang Islam, kita datang dan cuma kita beri salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau dia bagi salam, maknanya orang Islam, makan makanan yang dijual boleh kita makan. Okey, share. Okey, kalau di Malaysia kita akan ada pasar Ramadan. Tapi di sini pasar dia lepas solat tarawih dah akan banyak pasar-pasar tengah malam dah. Dan banyak kuih-kuih tempatan yang dijual oleh orang-orang Islam. Jom kita tengok apa pula makcik ni jual. Assalamualaikum. Ika. Dah sosial.
Sedang penonton dan rakan-rakan usrah sekalian, satu lagi yang agak menarik dan boleh kita kongsikan adalah pertama warna hijau. Biasanya digunakan untuk warna orang-orang Islam dan kalau kita jumpa ada tulis dia macam Arab sikit, tapi Arab tulisan khat dia ataupun tulisan dia adalah tulisan khat Cina, jadi kadang-kadang kita tak perasan, tak boleh baca dia. Tapi ini adalah al-at'imah al-islamiyah, maknanya makanan-makanan Islam. So jadi tulisan Cinanya barangkali macam ni. Jadi kalau kita nampak warna hijau dan juga ada tulis al-at'imah al-islamiyah ataupun mungkin ada bismillahirrahmanirrahim, bermakna itu adalah makan Islam. Jangan risau, kita boleh makan insya-Allah. Sedang penonton dan rakan-rakan usrah sekalian, biasanya kalau di Malaysia kita lihat tempat-tempat macam ni, makanan-makanan macam ni. Yang menariknya di sini adalah orang Islam yang menjaga halal dan haram, yang kita selesa untuk makan dan minum. Utamanya lebih-lebih lagi di malam bulan Ramadan ni, kadang-kadang lepas solat tarawih kita rasa lapar, kita mungkin nak jamah sikit makan makanan, dan di sini kita boleh lihat macam mana masakan-masakan Chinese style atau cara Cina, tapi yang menjaga soal halal dan haram kerana dibuat daripada tangan orang-orang Islam. Sedang penonton dan rakan-rakan usrah sekalian, jadi alhamdulillah hari ini satu hari kita berjalan dan penat badannya, insya-Allah ya, kita berehat dulu. Jadi kebetulan pagi esok pun imam akan jemput kita untuk bersahur di tempatnya. Jadi boleh juga kita lihat keadaan sekeliling, adakah orang-orang yang bersahur di kedai-kedai dan sebagainya. Jadi seperti biasa sebelum kita tidur, kita mulakan dengan doa bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma ahya wa amut. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, dengan namamu Allah aku hidup dan aku mati. Jadi selamat malam. Okey, sedang menonton dan rahmatullah sekalian. Sahabat khair, selamat pagi. Sekarang ni pukul 3.30 pagi dan kita sedang dalam perjalanan ke rumah imam sebab imam suruh kita datang lebih kurang pukul 4. Tapi apa yang kita lihat di sini, bandar ni adalah kedai makan yang buka, tapi tak adalah macam dekat Malaysia, iaitu kedai-kedai mungkin yang buka sampai pagi 24 jam penuh dengan orang. Tapi bandar pada malam ni adalah sunyi, sepi dan adalah beberapa orang yang berjalan ke ulu hilir, tapi tak nampaklah budaya bersahur di kedai-kedai itu. Mari kita jumpa imam sekarang ini. Waalaikumsalam. Syukran. Imam Yahya. Imam. Oh, macam mana? Jadi ada orang ajak sahur tapi kita Ahong. Okey, thank you. Okey, kita diajak sahur di rumah tapi kita ada janji dengan imam. Okey, syukran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, kita dah sampai rumah imam. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Jadi sedang penonton dan rakan-rakan ustaz sekalian, begini keadaan orang di sini bersahur. Nabi SAW menyatakan bahawa hendaklah kamu bersahur kerana pada sahur itu ada barakah. Selamat bersahur. Mari kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sedang penonton dan rakan-rakan usrah sekalian, tadi kita dah bersahur dengan imam. Jadi sekarang kita akan tengok rutin apakah yang imam buat kira waktu pagi di bulan Ramadan ini. Dan imam dia satu seorang yang boleh pandai menulis khat, dan memang dia pun ada satu kedai khat, dan kita nak tengok aktiviti dia menulis khat dan macam mana keadaan kedai dia. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. 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 Selamat datang. Okey. Tadi kita dah bersahur, kita dah tengok pula macam mana imam mungkin yaktub. Okey.
penonton rahmatullah sekalian jadi sebenarnya Islam tu dia membentuk sebuah keluarga besar daripada sudut cara kita bercakap, salam, contohnya tulisan yang sama kan. Kalau kita datang ke Malaysia maksudnya sama juga tulisan Arabnya ataupun bacaan Al-Quran yang sama. Cantik kan. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Okey, nanti kita akan lihat pula aktiviti yang lain insya-Allah. Kita nak tengok madrasah imam, dia ada madrasah dia untuk mengajar anak-anak di sini. Jadi kita nak tengok madrasah imam ni. Jom mari. Oh, cantik-cantik. Inna rahmatullahi ala Allahu ar-Rahmani ar-Rahim. Okey, naik kursi. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم يكتبوا باليد. Ini juga tulisan tangan seumur 300 tahun. Al-Quran tulisan tangan ini berada di sini lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, sedang penonton dan rakan-rakan usrah sekalian ini keadaan di dalam Masjid Syian pada ketika hampir waktu maghrib. Jadi masyarakat di sini mereka berbuka puasa bersama-sama. Jadi sekitar 1 jam sebelum berbuka puasa mereka akan bentangkan meja di ruang legar masjid ini dan kita lihat hidangan-hidangan dia memang kurma, antara sunnah Nabi SAW berbuka dengan kurma. Jadi mereka kurma dan makanan-makanan untuk mereka berbuka. Jadi mereka bersama-sama datang dan benda ini berbuka bersama-sama sebenarnya bagus di dalam usaha untuk mengeratkan lagi silaturahim di antara ahli-ahli qaryah, terutamanya orang-orang muslim yang merupakan penduduk di kawasan ini. Mungkin kita boleh melihat sebentar di dapur bagaimana mereka menyediakan makanan. Mari kita lihat. Jadi sedang penonton dan rakan usrah sekalian, ini kita kawasan dapur di masjid. Jadi ramai orang yang telah mewakafkan roti-roti untuk dimakan. Sini makan asasi mereka adalah roti dan juga sayur-sayuran serta bahan-bahan untuk masak pada waktu buka dalam tempoh bulan Ramadan ni. Kita cuba lihat dapur mereka apa yang sedang kami masak. Rakan-rakan usrah sedang penonton sekalian, kita alhamdulillah. Assalamualaikum. Kita lihat sekarang mereka sedang masak satu kawah besar macam sup masakan hari ini. Saya tengok ada kilauan, ada daging dan juga ada sayur-sayur. Okey, dalam ruangan dapur mereka sama macam di Malaysia juga ada tempat simpanan untuk pinggan mangkuk yang digunakan untuk kenduri-kenduri ataupun majlis seperti berbuka puasa pada hari ini dan mereka susun dalam tempat yang khas. Sedang penonton dan rakan-rakan usrah sekalian, jadi kita berada bersama-sama dengan jemaah Islam di Xi'an ini dan amalan mereka sebelum berbuka puasa, mereka akan memberikan sedikit tazkirah untuk memberi peringatan kepada orang-orang Islam sekitar masjid ini. Sedang penonton dan rahmatullah sekalian, sekarang masuklah waktu berbuka di Xi'an dan kita hari ini berbuka bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizqika aftarna birahmatika ya arhamar rahimin. Jadi Nabi SAW menyatakan bahawa bagi orang berpuasa akan mendapat dua kegembiraan, iaitu kegembiraan ketika dia berbuka puasa dan kegembiraan ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala.